Okay, Assalamualaikum semua. Dengar suara cikgu kan? Dengar cikgu. So kita continue, kita bincang apa tu soalan 3 soalan insyaAllah petang ni, iaitu kita ambil soalan nombor 9, nombor 10, nombor 11 insyaAllah kalau dan So kita tengok soalan nombor 9. Rajah 9.1 menunjukkan susunan radas bagi satu sel kimia ringkas. So dia bagi sel kimia ringkas ni adalah sebenarnya ini kita tidak panggil sel kimia ringkas. Kalau sel kimia ringkas biasanya dia dalam satu bekas saja. Kalau satu bekas, contohnya sel kimia ringkas, kita ada bika. Okey, lepas tu kita ada 2 elektrod berbeza. Kita celup dalam elektrolit sambung kepada voltmeter. Ni kita panggil sel ringkas. Tapi dia bagi diagram ni ada titian garam ataupun ada pasu berliang. Ini kita panggil sel kimia ataupun sel Daniell. Okay, sel Daniell. Okey, jadi tak kisahlah sel kimia ringkas ke, sel Daniell yang ada titian garam ke ataupun ada pasu berliang ke. Jadi yang fokus kita adalah pada elektrod. Okey, pada elektrod antara ferrum dengan ni lah. Kalau kita nak tengok tindak balas kimia ni. So antara ferrum dengan kuprum. So kita pun tengoklah ada dia bagi apa-apa tak kat sini. Dia tak bagi dah. Dia bagi tak belakang sekali ni. Ada tak dia bagi soalan di belakang? Tak bagi tak. So sel ni dia tak bagi. Kalau tak bagi tak apalah. Sepatutnya dia kena bagi soalan ni . Nak bagi dia kena bagi apa tu siri elektrod piawai ni. Awak ada dengan awak siri elektrod piawai tu? Awak ada tak dengan awak inok? Okay, nilai inok. Inok Cu sama dengan positif 0.34 volt, manakala inok ferrum ni cikgu tak pasti ni. Berapa ni nilai dia? Ada tak dengan awak ferrum? 0.44 ni dah. Okey, ferrum. So ferrum kalau kita tengok daripada skema tu, dia adalah negatif 0.44 volt lah. Okey, dia sepatutnya dia bagi nilai inok ni bila kita nak guna pakai. Sebab nilai inok ni awak tak perlu ingat . So, bila kita tengok nilai inok, nilai inok kalau positif ini maknanya dia lebih cenderung untuk terima elektron lah. Terima elektron. Okey, so kalau dia nilai negatif ini, dia lebih cenderung untuk lepas elektron. Jadi maknanya kalau kita tengok nilai inok antara kuprum dengan ferrum, so nilai inok ferrum lebih negatif, maknanya dia lebih cenderung untuk lepas elektron. Maka apa yang berlaku bagi sel kimia ini adalah atom ferrum ni akan lepas elektron membentuk ion Fe2+. Okey, plus 2 elektron. Jadi bila Fe lepas elektron, maka apa yang berlaku kat sini, Fe akan menjadi terminal negatif. Okey, kuprum secara tak langsung jadi terminal positif. Jadi elektron yang dilepaskan oleh atom ferrum akan mengalir melalui litar luar masuk ke dalam larutan kuprum 2 sulfat melalui elektrod kuprum. Okey, pada elektrod kuprum awak kena senaraikan ion-ion yang bergerak bebas dalam kuprum 2 nitrat ni. So kita ada Cu2+, ada NO3-, okey, ada H+, ada OH-. Okey. Jadi yang nak ke elektron dekat sini adalah ion yang bercharge positif. Dia yang nak ke elektron. Yang positif ni sebenarnya nak tambah elektron. Yang negatif ni dia nak tolak elektron. Jadi bila elektron mari, nak tambah elektron adalah ion yang bercharge positif. Jadi siapa yang akan terima antara dua-dua tu, kita kena tengok nilai inok juga. Jadi nilai inok untuk H ini adalah sama dengan, okey ni Cu2+ lah ya. Ni 2+, okey ni H+, 0.00V. Okey. Jadi kalau kita banding Cu dengan H, maka nilai inok Cu ni lebih positif, maka Cu2+ akan lebih cenderung untuk terima elektron. Jadi bila Cu2+ terima elektron, maka berlakulah di sini ion Cu2+ terima elektron membentuk Cu. Daripada
persamaan setengah kita akan dapati pemerhatian dia dekat elektrod kuprum akan dapati elektrod kuprum menebal, manakala di elektrod ferrum didapati elektrod ferrum menipis. Itu yang berlaku. Okey, itu yang berlaku. Jadi kalau kita nak tengok dari segi warna pula, warna larutan. Okey, warna larutan kalau kita tengok kat sini, okey, kuprum 2 nitrat warna gapa? Warna biru. Biru disebabkan oleh apa? Ion Cu2+. Okey, sekarang ion Cu2+ dah jadi Cu. Ada tak ion Cu2+ diganti dekat sini? Tak ada. So, warna biru akan jadi pudar. Ataupun warna biru akan jadi warna biru muda. Maknanya biru pudar, biru kepada biru muda menunjukkan kepekatan ion Cu2+ berkurang. Kenapa berkurang? Sebab ion Cu2+ telah dinyahcaskan di terminal negatif ataupun di katot. Manakala dekat larutan ferrum 2 nitrat pula, okey, kalau kita tengok dari segi larutan, warna ion ferrum 2 ni warnanya adalah hijau. Hijau ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ion ferrum 2. Sini kan ada ion ferrum 2 ni. Tetapi kalau kita tengok ferrum ni membentuk ferrum 2. Maknanya dalam larutan di sini, okey, kepekatan ion ferrum 2 tu bertambah. Jadi kalau kita nak royak dari segi warna, kita boleh kata hijau kepada hijau tua. Okey, kenapa kita kata hijau kepada hijau tua? Sebab kita nak royak kepekatan ion ferrum 2 itu berkurang, bertambah. Okey, selesai kat sini. Jadi bila kita nak relate dengan redox, maka kalau kita nak royak redox, bila Cu2+ terima elektron, maka di sini berlaku tindak balas penurunan. Tindak balas penurunan. Maka Cu2+ ini bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Manakala ferrum ini bertindak sebagai ejen, sini pengoksidan, ini ejen penurunan. Okey, dan tindak balas ini merupakan tindak balas pengoksidaan. Okey, tulisan. Okey, gitulah. Okey, selesai. Kita tengok dari segi redox, kita tengok pemerhatian, kita dah buat setengah persamaan dan seterusnya, maka kita tengok soalan lah. So dia kata nyatakan terminal positif. Okey, terminal positifnya apa dia? Kuprum, elektrod kuprum. Terminal negatif, elektrod ferrum. Okey, tulis notasi sel. Notasi sel ni kita kena buat anode. Okey, kemudian barulah katot. Okey, notasi sel ni mana anode? Anode donate. Anode donate. Donate mana tempat donate? Sinilah donate. Maka ini adalah anode. Okey, sini secara tak langsung dia jadi katot. Okey, jadi kat sini bila anode, okey, cikgu tengok skema SBP dan skema ni pun ada setengah-setengah skema dia tak tulis ni. Jadi nak selamat awak tulis ya. Awak tulis nilai kepekatan dia. Ada setengah tak tulis. Buku teks dia tulis. So kita follow buku teks. Maknanya untuk anode, ferrum jadi ferrum 2+. Okey, ferrum berpejal jadi ferrum 2+ dalam aqueous kepekatan 1.0. Okey, hot tu memang syarat dia tu. Dekat katot pula Cu2+ jadi Cu. Cu2+ ni aqueous. Okey, so Cu2+ aqueous kepekatan 1.0 mol per desimeter padu menjadi Cu berpejal. Okey, itu kita panggil notasi sel. Kemudian bila dia suruh awak minta hitung nilai voltan sel. So voltan sel adalah sama dengan E not katot tolak dengan E not anode. Anode katot ni apa? Katot ni kuprum. Kuprum berapa? Positif 0.34. So kita pula letaklah positif 0.34. Tolak dengan inode anode. Mana inode anode? Ferrum ni inode anode, iaitu tolak 0.44. So tolak 0.44. Jadi tolak-tolak jadi tambah, maka dapatlah 0.78. Positif 0.78 volt. Okey, itu adalah voltan sel. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Eksperimen diulang dengan menggantikan pasangan logam argentum dengan magnesium dalam larutan aqueous yang mengandungi ion logam masing-masing. Jadi maknanya kat sini kita ada lebih kurang gini lah ni.
kita gantilah. Okey, so kita ada titian garam. So kita ada, kat sini kita ada magnesium. Magnesium dicelup dalam larutan. Okey, cikgu cikgu cerita apa dalam soalan lah. Bila awak tengok soalan, awak baca soalan awak interpret macam ni lah. So, dia ada larutan aqueous. Katakanlah kita kata dalam magnesium apa? Magnesium nitrat. Okey. Lepas tu, kita ada argentum Ag dalam apa? Dalam larutan. Larutan apa? Ambillah larutan Ag nitrat. Okey. Kalau dia royak gini, dia tak royak kawak larutan gapo-gapo, ambil nitrat belaka sebab lagi selamat. Sebab semua garam nitrat ini larut. Jadi dia sambung kepada voltmeter. Jadi bila situasi lagu ni, maknanya soalan tadi sepatutnya dia bagi inok lagu ni lah supaya kita boleh jawab soalan tersebut. Tapi kalau dia tak bagi inok, oleh kerana kita ni buat latihan saja, jadi kita boleh tengoklah dalam boleh tengok dalam buku teks. Okey. Jadi kalau kita tengok nilai inok antara magnesium dengan argentum, magnesium tu lebih negatif. Jadi apa yang berlaku kat sini? Atom magnesium, skema ni salah ni. Atom magnesium lepas elektron membentuk ion Mg2+. Salah ataupun cikgu silap situ. Okey, lepas tu jadi terminal negatif, ni jadi positif. Okey, ni cikgu buat cepat ni, mari sini. So, bila mari sini, siapa yang nak ke elektron kat sini, kena list lah ion-ion yang bergerak bebas dalam ni. So, kita ada Ag+, ada NO3-, ada H+, dengan OH-. So, bila elektron mari, siapa nak tambah elektron? Yang bercharge tambah ni lah. Akan nak tambah elektron, dia mari. Siapa dipilih? Tengoklah nilai inok. Antara Ag dengan H, nilai inok Ag tu lebih positif. Jadi, lebih positif akan terima elektron. So, dia terima elektron membentuk Ag. Jadi kalau atom terbentuk, kita akan nampak kepingan ini menebal. Kalau ion terbentuk, kita akan nampak menipis. Okey. Jadi bila kita tahu perkataan anode donate, sini donate, maka sini anode lah. Okey, sini adalah cathode. Lepas tu soalan dikata nyatakan pemerhatian di terminal negatif. Mana terminal negatifnya hak ni? Cikgu terbalik ni. Okey, terbalik. Maknanya terminal negatif kita akan dapati magnesium, elektrod magnesium menipis. Sini sebenarnya. Cikgu silap tu. Okey. Lepas pada tu dia tanya lagi terminal positif. Okey, terminal positif. Kalau kita tengok kat sini, terminal positif di sini apa yang berlaku kepada elektrod argentum. Elektrod argentum menebal. Ini yang berlaku pada terminal positif. Kemudian tulis setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan. Pengoksidaan dia, okey, setengah persamaan pengoksidaan. Ni bila awak tulis soalan esei kena royak lah. Ni apa dia? Ni adalah okey, persamaan setengah. Ni kena ada ni. Tulis setengah persamaan pengoksidaan. Tulis molek ni. Ni apa dia? Setengah persamaan penurunan. Ni apa dia? Pemerhatian ni, pemerhatian di terminal negatif. Ni apa dia? Pemerhatian di terminal positif. Bila nak tulis esei tu tulis molek. Okey, supaya bila cikgu baca tu dah lengkap nampak jawapan awak. Betul salah tu nombor 2. Tapi presentation kita tu biar kita orang tengok tu mudah. Cikgu nak jawab, nak tanda tu mudah. Okey. Bila kita dah buat setengah persamaan, okey, untuk pengoksidaan, setengah persamaan untuk penurunan, so jelaskan jawapan anda. Jelaskan jawapan anda ni nak royak kenapa kita kata hak ni persamaan pengoksidaan, hak ni kita kata persamaan penurunan. Okey. Jadi persamaan ni kita kata kenapa Mg lepas elektron untuk persamaan persamaan pengoksidaan kerana nilai inok bagi Mg ni lebih negatif. Jadi oleh itu atom magnesium melepaskan 2 elektron membentuk ion Mg2+. Okey, kita nak jelaskan jawapan kita lah, iaitu Mg lepas elektron. Tu apa Mg lepas elektron? Kerana atom magnesium ini ataupun nilai inok Mg ini lebih negatif. So, untuk Ag plus ni setengah persamaan penurunan, jelaskan jawapan anda, maka nilai inok Ag lebih positif. Oleh itu, ion Ag plus menerima elektron membentuk atom
Ag. Okey, itu yang berlaku untuk soalan nombor 2. Okey, kalau tak faham tanya selalu ni. Kalau tidak cikgu pergi terus. Okey. Soalan C. Soalan C ni bila dia bagi sel, okey sel ni ini bermakna elektrolisis lah. Sel elektrolisis lah bila ada sel kering, ada bateri kat situ. Bila sel elektrolisis, maka cari faktor. Okey, yang pertama awak kena cari faktor dulu. Okey, faktor kan ada 3. Faktor kepekatan elektrolit, faktor jenis elektrod dan faktor nilai inok. Jadi sekarang ni kita tengok faktor gapo. Elektrod karbon bermakna bukan faktor jenis elektrod. Maka bila dia kata perkatan pekat, maka faktor ini adalah faktor kepekatan. Okey, yang kedua, faktor apa-apa pun yang berubah hanyalah pada anod. Anod ikut faktor tapi katot ikut nilai inod. Okey, maka apa yang perlu kita buat untuk sel elektrolisis ini? Step yang pertama kita nak kenal pasti punca positif, punca negatif. Okey, bateri ni kalau pendek ni dia adalah negatif, kalau panjang ni ini adalah positif. Okey. Lepas tu positif dekat bateri, positiflah pada elektrod. Negatif dekat bateri, negatiflah pada elektrod. Tetapi negatif pada bateri ini adalah anod. Macam tadilah. Okey, nampak tak kita kata kat sini negatif ni. Okey, negatif ni gapa? Negatif ni adalah anod. Okey, jadi di sini pun samalah negatif anod sebab bateri-bateri ni adalah sel kimia. Okey, positif ini adalah katot. Okey, tetapi terbalik dekat positif pada elektrod ini adalah anod, sini pula adalah katot. Langkah yang kedua, kita senaraikan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. So, ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan, kalium iodida, walaupun dia pekat, dia ada ion kalium, ada ion hidrogen, ada ion I- dengan ion OH-. Okey. Jadi, seperti biasalah, kalau kat sini ion yang bercharge positif ni akan tertarik ke katot sebab katot ni tempat berlaku tindak balas penurunan. Penurunan ni terima elektron. Ion yang bercharge positif nak terima elektron. Okey, yang bercharge negatif ni akan pergi ke anod. Anod ni kan tempat berlakunya donate elektron. Hok negatif lah nak donate elektron. Okey. Jadi bila dua-dua pergi ke anod, hok ni pun dua-dua pergi ke katot, maka kita kena ingat katot ikut nilai inod. Bila ikut nilai inod antara K, dia bagi ke tidak sini. K dengan H, hok mana akan dipilih antara K dengan H? Cuba tengok nilai inod K, lebih negatif. Maka K ni lebih cenderung untuk lepas. Okey. Jadi kalau kita banding dengan H ni kosong, maka H akan terima elektron. Okey, jadi di sini nilai inod bagi K ni lebih negatif, maka dekat katot H yang akan terima elektron. Jadi H plus akan terima elektron membentuk apa? H2. Jadi balance letak 2. Okey, situ. Katot tempat receive elektron, anod donate. Okey. Jadi dua-dua ion dekat anod, ion iodida dengan ion hidroksida tertarik dekat anod. Okey, siapa yang dipilih untuk dinyacaskan di sini, maka pilih pekat lah. Kalau pekat maknanya kalau pekat maknanya I minus lebih banyak. Jadi bila I minus lebih banyak, maka I minus ini akan dinyacaskan dengan donate elektron. Bila dia donate, dia akan jadi I2. Tolak buat mycin lah. Maknanya dia donate, dia tolak elektron, tolak ni buat mycin ni, jadi tambah elektron. So, letak 2. Okey. Selesai. Dari segi persamaan setengah. Kalau dari segi nak royak pasal pengoksidan penurunan, boleh royak dah cikgu rasa. Ni penurunan, okey ni pengoksidaan, ni ejen pengoksidaan, ni ejen penurunan. Kemudian dari segi pemerhatian, kita boleh kata kat sini gelembung gas tidak berwarna terbebas. Kat sini kita boleh dapat pemerhatian kat sini cikgu tulis sebab tak biasa ni. Kalau iodin terbentuk, kita akan dapati larutan peram. Okey, terbentuk. Sebab iodin ni dia sangat larut dalam air. Sebab itu kita tak dapat gas iodin. Dia tak serupa macam gas klorin. Okey, ataupun dia tak serupa dengan gas bromin. Iodin ni dia sangat larut dalam air, so kita tak dapat gas iodin. Yang kita dapat adalah larutan
larutan perang terbentuk. Okey, selesai untuk rajah 9.2. So kita tengok apa soalan tanya kita. So soalan tanya kita dia kata jadual 9.2 menunjukkan nilai keupayaan elektrik piawai inok bagi anion dan cation terlibat dalam elektrolisis ini. So terangkan tindak balas yang berlaku di anod dan katot penerangan anda. Kalau soalan lagu ni walaupun dia kata 10 markah cukup senang untuk dapat 10 markah. Nak buat lagu mana? Buat jadual. Buat jadual. So, enok, ketok, gapo dia kita nak cerita? Cerita hak ni, cerita hak ni, cerita hak ni, cerita hak ni, cerita hak ni. Jadi kita pun buatlah 3 kolom. Kolom yang pertama, ion-ion yang dipilih untuk dinyacaskan di enok. Okey, ion yang dipilih. So, tulislah. Lepas tu sebab ion dipilih, kenapa I minus? Sebab kepekatan ion I minus lebih tinggi daripada OH minus. Okey, kenapa H plus dipilih sedangkan yang pergi H plus dengan K plus kerana nilai inot H plus kurang negatif berbanding nilai inot bagi ion K plus. Dia kurang negatif. Kenapa kita kata kurang negatif? Sebab inot K tu negatif. Kalau dia banding dengan inot yang positif, kita kena kata kurang positif ataupun lebih positif. Tapi kita banding dengan K tu negatif, maka kita kata kat sini kurang negatif. Okey, selesai untuk yang kedua. Yang tiga, setengah persamaan. Jadi awak letak ni sebaris. Sebaris ni sebaris. Setengah persamaan, okey, ambil saja. Kita dah buat tadi setengah persamaan. Ambil saja, letak saja. Okey. Lepas tu pemerhatian kita dah buat dah. Ni larutan perang terhasil. Ni gelembung gas tidak berwarna terbebas. Lepas tu hasil kita nak ni. Gapo dia hasil? Larutan iodin. Gapo dia hasil? Gas hidrogen. Jadi awak kena beza ni antara pemerhatian dengan hasil. Okey. So selesailah. Dapatlah kita 10 markah di sini. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 10. Banyak juga soalan keluar. Okey, bagi tajuk ikatan kimia ni cikgu tengok negeri-negeri banyak juga yang keluar. Okey, so kita tengok soalan nombor 10 ni. Rajah 10.1 menunjukkan susunan elektron bagi sebatian X, Y. Okey, so bila X, Y dia kata terangkan kedudukan X. Okey, dia ada 2 soalan jenis ni. Kalau dia bagi 5 markah, wajiblah kita tulis susunan elektron dulu. Kalau 4 markah biasanya tak perlulah. Tapi bagi cikgu 4 markah ke 5 markah lebih selamat tulis dulu susunan elektron. Sebab dia bagi ni diagram. So susunan elektron dia tak bagi. So kita nyatakan susunan elektron dulu. Macam mana kita nak tahu susunan elektron? Kita kena ingat. Kalau dia 2 positif, maknanya dia sudah lepaslah atom ni. Okey, sudah lepas elektron. Jadi, kalau law ni kita tengok X ni 2.8, maknanya asal dia 282. Asal dia. Hak ni 2 negatif, maknanya dah terima. Okey, terima 2 elektron. Maknanya bila dia terima 2, asalnya adalah 2.6. Bila dia terima 2, dia jadi 2.8. Jadi asal dia lah tu. Jadi bila kita ambil asal dia, barulah kita boleh tahulah kedudukan dalam jadual berkala unsur. Jadi susunan elektron nampak dia. Bila cikgu cerita pasal susunan elektron, maka ia melibatkan atom. Jadi susunan elektron bagi atom X ialah 2.8.2. Tak ada perkataan atom kat sini, tak boleh markah ni. Okey. Jadi kalau kita nak tahu kedudukan, bila dia kata kedudukan, gapo kita kena ayat sini? Kalau maknanya kumpulan berapa. Itu kita panggil kedudukan. Okey. Jadi atom mempunyai 2 elektrovalent, maka atom X dalam kumpulan 2. Jadi atom X mempunyai 3 petala terisi dengan elektron, maka atom X dalam kala 3. Senang je. Okey, buat dash 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 lagu ni, maka dapatlah 5 dash. 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash untuk 5 markah. Okey, senang. Cikgu nak periksa apa senang bila kita buat lagu ni. Okey. So kita pergi kepada soalan 10B. Soalan B, rajah 10.2 menunjukkan simbol-simbol kimia yang mewakili unsur P, Q dan R. Huruf-huruf ini bukan simbol sebenar unsur-unsur ini dalam jadual berkala unsur. Okey. So,
Menggunakan maklumat rajah 10.2, terangkan pembentukan sebatian antara P dengan Q. Okey. Bila dikata pembentukan sebatian, sebatian ni ada dua kan? Okey, satu sebatian ion, satu lagi sebatian kovalen. Jadi kita kena tahu dulu unsur P dengan Q ni terbentuk adakah ia melibatkan kovalen ataupun ion. Nak tahu kovalen atau ion, kita kena tengok dululah. Okey, dia logam atau bukan logam. Jadi kalau kita buat susunan elektron ni bagi P dengan Q, okey, P 2.4, maka Q ni 1. Maka 4 dengan 1, okey, ia merupakan sebatian kovalen. Jadi bila kita nak menerangkan pembentukan ini, maka step pertama kita kena pergi kepada susunan elektron. Boleh tengoklah nota cikgu dulu. Cikgu suka guna ayat yang sama sebab nak suruh awak mudah ingat sebenarnya. Jadi step pertama kita royak pasal susunan elektron dulu. Jadi susunan elektron bagi atom P ialah 2.4 manakala atom Q ialah 1. Okey, lepas tu bila kita tengok susunan elektron, satu elektron valen dia 4, satu elektron valen dia 1, maka untuk mencapailah, maknanya kedua-dua atom ni tidak stabil. Jadi untuk mencapai susunan elektron oktet bagi atom P dan duplet bagi atom Q. Atom Q ni akan duplet lah sebab bila dia terima satu lagi elektron, dia akan jadi 2. Kok ni dia tak boleh terima dia kena terima 4. Bila terima 4 dia akan jadi 8. So yang ni oktet, yang ni duplet. That's why lah kita tulis untuk mencapai susunan elektron oktet bagi P dan duplet bagi atom Q, maka apa yang berlaku? Nak berlaku bila kita determine dah sebatian ni sebatian kovalen, ni ada perkataan menyumbang. Nak menyumbang berapa, tengok berapa kita nak. Kalau atom P nak 4 untuk mendapat oktet, maka dia perlu menyumbang 4. Kalau Q tu nak 1 untuk duplet, dia perlu menyumbang 1. That's why lah point yang ketiga ini, setiap atom P menyumbang 4 elektron, manakala setiap atom Q menyumbang 1 elektron untuk dikongsi. Bila menyumbang, maka sama-sama kongsi. Jadi satu atom P berkongsi 4 pasang elektron dengan 4 atom Q untuk membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Sebatian kovalen terbentuk dengan formula PQ4. Jadi kalau kita buat Lewis structure ni, dia akan jadi lagu ni. Ni P, ni elektron valence bagi P. Okey, lepas tu Q pun mari duduk sini. Ni elektron valence bagi Q. Okey, sini Q pun mari. Ni elektrovalen bagi Q. Q pun mari sini. So, ni elektrovalen bagi Q. Q mari sini. So, ni elektrovalen bagi Q. Jadi kat sini kita kata apa dia? Satu atom P berkongsi 4 pasang elektron. Okey. Dengan 4 atom Q membentuk ikatan kovalen tunggal. Kovalen tunggal maknanya satu ni. Satu pasang. Jadi kalau kita nak lukis juga, kita boleh lukis gini. P, Q, Q. Satu garis mewakili satu pasang. Satu garis mewakili satu pasang. Gitu. Jadi ikatan apa bila dia kongsi? Ikatan kovalen. Jadi sebatian kovalen dengan formula PQ4 terbentuk. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada ke? Tak ada Soalan seterusnya, rajah 10.3 dan rajah 10.1 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian bagi suatu eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik dan takat lebur antara sebatian ion dengan sebatian kovalen. Jadi kalau kita tengok kat sini, kat sini 10.1 dengan 10.3. Mana 10.3? Cikgu tak jumpa sebenarnya 10.3. Ada 10.1. Tak apalah. Okay. So, dia kata pemerhatian macam ni. Okay. So, apa yang dapati kat sini? Ni cara lah. Okay. Cara eksperimen untuk menguji kekondaksian elektrik. Kekondaksian elektrik bagi sebatian ion dengan sebatian kovalen. Ni apa? Ni ion. Ni apa? Ni kovalen.
Ni kita nak tahu apa? Nak tahu kekondaksian elektrik. Okey. Jadi kekondaksian elektrik bagi PBBR2 kalau dalam keadaan pepejal, main tu tak menyala. Maknanya dia tak boleh kondak elektrisiti dalam keadaan pepejal. Manakala leburan, main tu menyala. Maka kita tahu, okey, PBBR2 ini boleh kondak elektrisiti dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepejal. Tetapi naftalina ni pepejal ke dia, leburan ke dia, mentor dua-dua tak nyala. Maknanya dua-dua tidak boleh kondak elektrisiti. Okey, lepas tu cikgu rasa Raja 10.3 ni dia tunjuk hok ni. Raja 10.3 mana? Tak ada cikgu rasa. Tak jumpa. Tak kawat jumpa 7.3. Tak ada, okey? Okey, jadi dia kata pemerhatian untuk sebatian ion dengan sebatian kovalen bagi berdasarkan aspek berikut. Jadi kita nak cerita pasal kekondaksian elektrik. Okey. Cikgu ni memang kecek sore lah ni pakat tak japuk belakang ni. Okey, jadi bila kita nak cerita pasal kekondaksian elektrik tadi, okey, kekondaksian elektrik tadi, yang ni sekejap ya. Dia ada royak gambar-gambar dah tadi. Patut pun. Tadi ke tak habis lagi setakat ni. Maka dia ada surawut lukis susunan elektron. Ni bukan. Ni struktur Lewis. Ni kita panggil struktur Lewis. Kalau dia kata lukis susunan elektron, macam mana nak lukis susunan elektron? Ni susunan elektron. Okay, so ni P, ni Q. Ni cikgu silap ni Q, ni Q, ni Q, ni Q. Okay, ni kita panggil susunan elektron, lukis susunan elektron. Kemudian bila kita nak menerangkan, okay, satu lagi soalan tadi menerangkan, okay, perbezaan pemerhatian bagi sebatian plumbum 2 bromida dengan naftalina dari segi kekondaksian elektrik dengan takat lebur. Maka apa yang kita boleh buat dari segi kekondaksian elektrik, maka kita royak dulu. Okey, dari segi pemerhatian. Jadi dapat mengkondasikan elektrik dalam leburan tetapi tidak dalam pepejal. Jadi kalau kita nak terang, kita tengok semula soalan dia kata gana. Okey. Ni. Dia kata apa dia? Dia kata nyatakan perbezaan pemerhatian kemudian terangkan jawapan anda. Terang ni maknanya dia nak tahu apa. Dia nak tahu apa. Jadi pemerhatian dia base kepada diagram kita tahu plumbum 2 bromida dapat mengkondasikan elektrik dalam leburan tetapi tidak dalam pepejal. Buat jadual lagu ni senang lepas tu kita nak terang apa gitu. Sebabnya dalam pepejal ion-ion tidak boleh bergerak bebas manakala dalam leburan ion-ion dapat bergerak bebas. Naftalina pula dia tak boleh mengkondasikan elektrik dalam leburan dan pepejal sebab diagram tu leburan dan pepejal. Okey, kenapa? Sebab naftalina ini terdiri daripada molekul yang neutral. Jadi molekul yang neutral ini dia tak boleh membawa charge elektrik. Jadi dia tak boleh mengkondasikan arus elektrik. Okey, ni untuk yang pertama. Okey, yang kedua kat sini, bila dia nak tanya awak takat lebur dan takat didih, maka takat lebur takat didih untuk plumbum 2 bromida tinggi, manakala untuk naftalina rendah. Okey, lepas tu bila dia kata terangkan jawapan anda, maka berapa tinggi? Sebab ion-ion diikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. So bila kuat, maka banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Okey, berapa pula rendah? Sebab molekul-molekul diikat oleh daya van der Waals yang lemah. Dah lemah, maka sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Okey, jadi ni penerangan dia lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, berapa markah dia bagi kat situ? 10 markah. Okey, 10 markah tak susah mana, okey, untuk kita terang. Jadi kita dapatlah 10 markah. Jadi kita tengok mana dia nak bagi 10 markah tu. So kalau kat sini kita boleh kata nyatakan perbezaan. Okey, boleh jadi satu, boleh jadi satu, boleh jadi satu je. Kalau satu je situ, bila kita nak terang, sini yang kedua, sini yang ketiga, sini yang keempat, sini yang kelima. Gitu.
So macam ni, kalau dia nak terai kat sini tidak dapat. Okey ni ne. Okey ni 7. Okey sini 8. Okey sini 9. Okey sini 10. Cukuplah 10 markah. Boleh ne? Betul dah tu. Okey, dapat 10 markah. Jadi cikgu rasa tak susah manalah kalau dia tubik soalan ini. Dan kita pakai doa lah. Tubik soalan lagu mana pun. InsyaAllah awak boleh buat dengan syarat kita guna masa semaksimum mungkin lah untuk buat ulang kaji supaya kita tidak menyesal lah lepas pada ni. Okey, so kita kaca lah setakat kita boleh Okey, so soalan nombor 11. Okey, rajah 11.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengkaji sifat kimia asid dengan menggunakan asid Y berlebihan. Jadi kat sini dia kata gapo asid Y berlebihan. Bila dia kata asid Y ni berlebihan, maka ketulan Z ni dia panggil bahan terhad lah. Makna terhad ni maknanya dia habis bertindak balas. Okey. Dari segi syering ni menunjukkan kalau kita tengok skala 1, 2, 3, 4 maknanya 2 lah tak? 2, 4, 6, 8, 10. Maknanya nilai V dia kat sini adalah 24 cm padu. Syering tu menunjukkan. Okey, jadi dia tak bagi gapo kat kita, cuma dia bagi tu je. Y pun dia tak kata. Tapi dia bagilah clue untuk Y. Y ni apa? Asid monobase. Asid kuat monobase. Jadi tu clue. Jadi dia kata cadangkan asid Y. Jadi bila asid Y, maka kita boleh ambil lah asid kuat monobase sama ada asid hidroklorik ataupun asid nitrik. Tu asid Y monobase. Kenal pasti, kita dah tahu dah. Kita ngapa ada sifat kimia bagi asid. Apa sifat kimia bagi asid? Asid bertindak balas dengan logam. Hasilnya adalah garam dan gas hidrogen. Hak ni memang kita kena ingat. Asid react dengan gapo logam ni kena ingat ni sifat kimia bagi asid. Jadi kita tahulah daripada sifat kimia bagi asid itu kita tahu. Jadi gas apa yang terhasil? Gas hidrogen. Okey, jadi bila nak jawab buat molek. Okey, asid Y ialah asid hidroklorik. Tak usah goyak lah. Kalau nak ambil asid hidroklorik, ambil asid hidroklorik je. Kalau nak ambil asid nitrik je. Tapi janganlah duk goyak asid hidroklorik ataupun asid nitrik. Tak perlu dua-dua Okey, gas yang terbebas adalah gas hidrogen. Nak tulis hasil lagu tu cara dia. Jangan kata asid hidroklorik, gas hidrogen. Hak manusia tahu tu. Okey, jadi tulis biar molek. Okay. Sebenarnya kita tulis dengan molek ni bukan saja untuk pressure, sebenarnya itu untuk melatih diri kita. Untuk kita buat sesuatu itu dengan terancang, dengan teratur. Jadi bila orang tengok kerja kita pun, orang suka hati. Bila orang suka hati, orang tidak pening kepala, situ pun kita sudah menyenangkan hati orang. Jadi orang nak bagi markah pun kita kira lah bila hati dah senang kan. Jadi tulis persamaan kimia antara asid Y dengan zinc. Jadi kalau katakanlah asid Y tadi kita dah tulis sebagai asid hidroklorik, maka kita boleh letaklah sini asid hidroklorik. React dengan zinc dapatlah garam dan juga gas hidrogen buat balancing. Balancing lagu ni biasanya markah diberi adalah 2 lah. 2 iaitu persamaan formula bahan, formula hasil ni betul, dapat 1 markah. Lepas tu markah yang kedua diberi bagi seimbang, itu betul. Okey, lepas tu dia kata apa dia? Dia kata nyatakan isi padu gas yang terbebas dan hitung. Nyatakan, nyata tu maknanya tak perlu kira. Nak dapat mana isi padu gas ni lah. Situ. Berapa dia tulis? 24 cm padu. Berapa kata sentimeter padu? Desimeter padu ni besar. Bila besar, syering tak tahu besar mana kita nak guna lah. Bila isi padu gas tu besar. 24 desimeter padu ni 1 mol. Jadi maknanya bila kita guna syering tu, pica gari tu biasanya unitnya adalah sentimeter padu. Jadi jangan lupa, jawapan ni sibel unit. Lepas tu hitung. Hitung ni markah yang ketiga. Hitung nanti kita pun tengok. Ratio 1:1 tak ada markah sebenarnya. Markah pada kita kira bilangan mol. Kira bilangan mol dia bagi gapo kat sini? Gapo lah dia bagi ni? Hitung jisim zinc.
Dia bagi ke apa? Ni lah dia baginya 24 cm padu ni. Jadi bila kita bagi 24 cm padu, kita perkira lah bilangan mol, dapatlah 0.001. Jadi dapatlah markah ke-4. Jadi daripada ratio kata 1:1, bila sini 0.01, dapatlah sini 0.01. Biasanya sini dapat markah lagi. Tapi bila 5 markah, dia ambil markah di sini. Bila dia dapat bilangan mol, maka jisim adalah sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. Dapatlah kita 0.065 gram. Markah yang kelima. Okey, selesailah kita 7 markah. Senil-senil je. Okey. So, ada soalan? Tak ada. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, Rajah 11.2 menunjukkan bagaimana satu campuran dua jenis garam berbeza, garam X dan garam Y diasingkan. Kedua-dua garam ini mempunyai kation yang sama. Larutan garam X larut dalam air, manakala garam Y tidak larut dalam air. Bila garam X ni larut, garam Y ni tak larut, bila dia campur, mesti adalah garam yang tak larut dah. Jadi bila dia turas, dapatlah garam Y dengan garam X. Okey, caralah. Turas ni sebenarnya cara untuk mengasingkan campuran dua jenis garam. Okey, satu larut, satu tak larut. Walaupun dia kata cation yang sama, maka cation hok ni tak ada dalam larutan ni. Yang ada hok ni je. Sebab apa? Sebab ni dia dah membentuk mendakan duduk dalam ni. Okey, boleh naik. Jadi bila turah dapatlah larutan garam X. Okey, so apa dia nak kata kat sini? Larutan garam X dan larutan garam X dan garam tak larut Y kemudian diuji dengan ujian lain seperti dalam jadual 11.1. Okey, kita pun tengok apa dia diuji. Okey, X tu tambahkan beberapa titis larutan kalium iodida. Oh, ada iodida. Bila ada iodida, ada mendakan kuning dalam iodida. Ini mesti PbI2 dah. PbI2 dah. Kalau dalam iodida jadi mendakan kuning. PbI2 dah. Kalau PbI2, X ni ada ion Pb2+. Lepas tu tambah asid sulfurik diikuti ferrum 2 sulfat. Asid sulfurik pekat ni nak uji apa? Uji nitrat. Kalau nitrat ada cincin peram. Betul. Ni nak uji nitrat. Jadi daripada sini kita pun boleh nampak. X ni apa? X ni adalah Pb nitrat. Tu senang kan? Lepas tu Y pula. Y ni kita panah. Okey, panah. Y ni kalau X tu PB, Y ni PB juga. Sebab apa? Sebab dia royak dah sini. Dia royak dah sini. Kedua-dua mempunyai cation yang sama. Okey, tapi PB gapo ni tak larut ni. Jadi dia pun kata dipanaskan, gas terbebas diuji dengan air kapur, maka air kapur keruh. Air kapur keruh ni gas apa? Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Lepas tu baki dia ni perang panas kuning sejuk. Peram panas kuning sejuk ni PbO. Maka Y ini adalah Pb karbonat. Gitu. Tak menarik ke? Kita nak dapat benda ni kan investigate. Macam orang belajar forensik lah dah. Okey, jadi kita nak tahu sesuatu tu buat uji ni. Jadi kalau kita tahu memang kita akan rasa seronok pula weh nak jawab soalan lagu ni. Okey, tapi kalau kita ni pun tak tahu mendakan kuning pun tak tahu. Okey, air kapur keruh pun tak tahu. Memang tengok macam tikus tengok besi tak tahu nak buat kapur. Okey. So, bila kita dah selesai kita tengok berapa kita boleh dapat markah dengan apa yang kita tahu tu. 5 markah ni. Dia kata cation. Kita tahu dah apakah cation. Cation adalah Pb2+. Kenapa si garam X? Garam X adalah Pb nitrat. Garam Y, Pb karbonat. Baki B, Pb oksida, PbO. Sebab dia tak tanya nama. Kita boleh buat dengan formula. Gas yang terbebas, gas karbon dioksida. Dah dapat 5 markah dari situ. Senang. Jawab pun pendek je. Okey, so kita tengok soalan seterusnya.
Sebuah syarikat air minuman tempatan telah memasarkan dua jenis air berperisa citrus lemonade dan orange. Okey, orang baca kanan. Orange. Okey. Yang mengandungi asid sitrik seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.3. Asid sitrik ialah sejenis asid yang boleh didapati dalam buah-buahan citrus seperti lemon dan juga orange. Okey, so ni lemonade dengan orange. Orange ni dia ada orange lah daripada buah orange. Ni daripada buah lemon. So, kepekatan asid sitrik boleh ditentukan dengan lautan kalium hidroksida ataupun bahan kimia lain yang sesuai. So, rancang satu penyiasatan untuk menunjukkan air minuman yang manakah mengandungi kepekatan asid sitrik yang lebih tinggi. So, sertakan kesimpulan yang boleh didapati dari eksperimen tersebut. Jadi, anda boleh menggunakan alat radas dan bahan biasa digunakan dalam makmal untuk perancangan anda. Okey. Jadi di sini dia bagi dua. Sama ada nak guna Coke ataupun nak guna bahan kimia yang lain. Bahan kimia yang lain ni nak buat lagu mana? Jadi kalau kita nak tahu kepekatan asid sitrik ni, nak tahu kepekatan ke, nak tahu jisim ke, nak tahu apa, kena cari bilangan mol dah. Bila nak cari bilangan mol, maka kita kena react lah asid ni. Sama ada asid nak react dengan Coke, atau kita tak guna Coke, kita guna bahan kimia lain. Mana bahan kimia lain? Okey, so kita boleh guna bahan kimia, guna buat eksperimen ini. Kita guna asid daripada orange tu dengan apa tu lemonade tu. Kemudian kita react lah dengan logam ke, dengan logam karbonat ke. Lepas tu bila dapat gas, maka kita boleh sukar berapa banyak gas terbebas. Daripada gas ini kita boleh dapat bilangan mol. Bila dia dapat bilangan mol, maka kita boleh hitung kemolaran dia, kepekatan dia. Ataupun yang kita belajar dengan Koh ni, belajar apa dengan Koh? Belajar tindak balas pentitratan. Ni tindak balas pentitratan ni. Ni. Jadi tindak balas pentitratan ni, bagaimana kita buat? Okey ni. Dalam kelalang Koh ni, kita letaklah ni air lah. Air dalam tin tadi. Sorry. Dalam ni kita letak Koh dulu. Okey, larutan Koh. Berapa isi padu dia? Contohnya 25 cm padu. Berapa kemolarannya? Contohnya 1.0 mol per desimeter padu. Dalam ni letak apa? Letak asid lah. Asid tu. Air lemonade ke, okay, air orange tu ke. Letak dalam ni. Lepas pada tu, kita perkelem dia. Lepas tu ni, Koh ni campurlah dengan phenolphthalein. Kenapa nak campur dengan phenolphthalein? Sebab kita nak tahu takat akhir, nak tahu V. Jadi nak kira dia, kita kena guna formula MAVA per MBVB sama dengan A per B. Dua cara kita boleh buat untuk jawab soalan ini. Okey, sebenarnya boleh tengok skema ni. Cikgu rasa cikgu tak itu ni. Cikgu tak tulis soalan ni. Cikgu tak sempat nak buat yang ni. So kita tengok skema Skema sekejap. Saya Melaka tak? So, Raya Melaka. Sekejap cikgu cari ya. Okay, skema kertas 2 Melaka ya. Okay, so. Betul kan ni? Okay, so contoh dia bagi ni. Contoh dia bagi soalan yang pertama. Okay. Jadi, dia bagi kat sini. Tak masuk. Sekejap ya.
Apa tak jadi Okey, tak apalah. Tak jadi dah. Kita tengok ni. Kita tengok soalan ni. Tengok sekali lagi apa tak masuk tu. Tak masuk juga. Tak masuk juga. Okey, so tak apalah. Okey, so kalau kita tengok skema ni, tengok skema. Bagaimana dia buat? Okey. So, cuba tengok kat sini. Dia kata sediakan air minuman A di dalam burek. Okey, tu dia punya poin pertama. Lepas tu dia kata apa dia? Okey, tuangkan 25 cm padu. Yang ni kena ada kepekatan ni. Okey, isi padu cikgu tak boleh nak itu. Cikgu tak boleh nak sana. Sekejap cikgu buat mula. Tak boleh pergi ni. Buat apa ni? Dia tak boleh pergi dekat ni. Cikgu tak boleh nak draw lah ni. Tak boleh nak draw ni. Bila tak boleh nak draw, cikgu baca ni. Poin pertama dia kata, isikan air minuman A, okey, di dalam burek. Kemudian, tuangkan 25 cm padu larutan Coke. Katakanlah kepekatan kena ada sini. Iaitu contohnya 1.0 mol per desimeter padu ke dalam kelalang Coke. Okey, kemudian tambahkan phenolphthalein ke dalam larutan Coke. Okey, lepas pada tu, kat sini tak boleh nombor 4. Nombor 4 tak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak volume acid tu. Jadi kita kena baca ni. Nombor 1 tu bila dia kata isikan minuman A dalam burek. Okey, seterusnya kena tambah bacaan burek direkodkan. Lepas pada tu barulah kita kata tuangkan 25 cm padu. Ayat biasa kita kata sukat dan tuangkan 25 cm padu larutan Coke 1.0 mol per desimeter padu ke dalam kelangkun. Lepas tu tambahkan phenolphthalein. Okey, tak ada masalah. Kemudian titratkan air minuman A ke dalam kelalangkun. Lepas tu berhenti apabila warna bertukar daripada merah jambu ke tidak berwarna. Lepas tu rekod isi padu ataupun kat sini kita tak kata rekod. Okey, kita rekod apa dia? Rekod bacaan akhir burek. Okey, lepas pada tu kita ulang dengan menggunakan air minuman B. Air minuman B. Okey. Lepas pada tu minuman dengan kepekatan. Poin nombor 8. Minuman dengan kepekatan asid sitrik tinggi mempunyai isi padu lebih rendah untuk bertindak balas dengan Coke. Jadi maknanya kalau larutan A tu memerlukan larutan A tu lebih banyak isi padu untuk meneutralkan Coke berbanding dengan larutan B, maka asid sitrik dalam larutan A tu lebih sikit, lebih kecil berbanding dalam B. Tu makna soalan untuk lapar tu, dia tidak kira situ. Dia kata minuman dengan kepekatan asid sitrik tinggi menggunakan isi padu yang lebih rendah untuk bertindak balas dengan larutan Coke. Okey, tu markah ke-8. Boleh faham ke ni? Cara dia buat ni. Cuma ada beberapa yang kita perlu tambah dalam skema ni. Sebab tu skema ni cikgu tak lepaskan awak sebenarnya. Cikgu ulas sekali lagi. Awak ada dengan cikgu ke ni? Ada cikgu. Ada cikgu. Okey, cikgu dah sebab senyap sunyi ni. Cikgu tak apa kalau senyap sunyi cikgu tahu cikgu kecek sore tak apa. Takut cikgu ingat awak ada. Okey, rupanya cikgu sore. Okey. Cikgu ulas mula ni ke poin dia ni. Okey. Isikan air minuman A ke dalam burek. Okey, lepas tu diikuti dengan bacaan awal burek direkodkan. Lepas tu tuangkan. Okey, kalau nak ayat comel, sukat dan tuangkan 25 cm padu larutan Coke 1.0 mol per desimeter padu ke dalam kelalangkun. Kemudian tambahkan phenolphthalein ke dalam larutan Coke. Kemudian titratkan. Okey, titratkan apa dia? Titratkan ni air minuman A tu ke dalam kelalangkun. Lepas tu berhenti tu tak ada masalah. Lepas tu rekod ni adalah bacaan akhir burek. Lepas tu ulang.
Lepas tu lapel tu minuman dengan kepekatan asid sitrik tinggi. Okey, jadi itulah cikgu rasa lebih lengkap. Hak ni dia guna gas ni, kumpul gas. Kumpul gas. Ni cikgu rasa tidak begitu tepat lah kaedah untuk kumpul gas. Tapi boleh dijadikan sebagai idea jugalah. Di mana kat sini dia kata sediakan 25 cm padu air minuman A. Lepas tu dalam kelalangkun, lepas tu masuk sama ada logam ataupun logam karbonat. Kemudian kumpulkan gas terbebas menggunakan picagari selama 1 minit. Okey, lepas pada tu rekod isi padu gas, kemudian ulang menggunakan air minuman B. Lepas tu apa dia? Minuman dengan kepekatan asid sitrik yang tinggi membebaskan isi padu gas yang lebih banyak. Boleh juga. Okay, membebaskan isi padu gas yang lebih banyak. Sebab apa? Sebab kita buat 1 minit je kita nak kumpul. Jadi kalau asid tu kepekatan dia tinggi, maka dia bebaskan gas karbon dioksida ataupun gas hidrogen lebih banyak dalam masa 1 minit. Ni cara yang kedua. Okey. Cara yang ketiga dia bagi air minuman dalam besin, tambah serbuk magnesium, kumpul gas. Okey. Ni tak itulah cikgu rasa. Okey. So yang keempat ni cikgu rasa bukan. So yang kita ambil lebih sesuai sama ada ambil hot ni, okey, ataupun ambil yang ni. Lebih sesuai untuk jawab soalan nombor okey, better tu. Okey. Cikgu. Ya. Phenolphthalein tu kena tulis juga ke isi padu? Tak perlulah. Apa tu tak perlu isi padu, royaklah dalam 5 titis Sebab cikgu rasa jawapan dia ni macam duduk mana dah. Jawapan apa tu dia punya skema dia ni macam umum sangat. Sedangkan kalau esei untuk KBSM dia tidak umum gini. Dia kena ada. Okey, rekod ke apa ni. Titiskan ni, tambahkan phenolphthalein ni kena ada. Okey, titiskan katakanlah 5 titis phenolphthalein. Okey, ke dalam larutan kuh. Ni kena ada ni. Tambahkan 5 titis phenolphthalein ke dalam larutan kuh. Dia kena ada kuantiti. Siap benda ni. Sebab orang akan tanya, tambah phenolphthalein banyak mana? Jangan biar orang tanya. Sebab tu bila kita buat tu, jangan biar orang tanya. Dia tambah sebanyak mana? 5 titis. Okey, boleh ni? Ada soalan lagi kita nak tanya? Kita habis dah bincang. Hampir 1 jam dah kita ni. Ada soalan lagi nak tanya tak? Jelas belaka dah kan ni? Okey, jelas Jelas cikgu. Jelas cikgu. Tu kita dah selesai bincang soalan Melaka ni ya. Soalan Melaka. So insya-Allah esok kita continue dengan soalan negeri Perlis. Okey, itu saja. Assalamualaikum semua. Insya-Allah yang ada asrama tu insya-Allah lah dalam pukul 9 lebih sikit cikgu akan sampai dekat asrama. Jadi yang mana duduk asrama tu kalau ada soalan boleh tanya cikgu Karen Cikgu akan stay dalam lebih kurang sejam gitu. Okey. Assalamualaikum semua. Jaga diri belaka. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.